Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, kita tunggu lagi rakan-rakan kita yang lain masuk ya. Okay, saya bagi lagi masa lagi 5 minit. Kita tunggu kawan-kawan kita yang lain.
Okey, kita mulalah ya cikgu-cikgu. Okey, kalau tak nanti kan lambat pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Okey, serta salam one team, one target ke arah PPD Bagan Datuk nombor 1 di Malaysia insya-Allah. Okey, yang berusaha semua pengetua dan guru besar Sekolah TS25 Daerah Bagan Datuk, okey, rakan-rakan SISC Plus PPD Bagan Datuk, semua guru-guru seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian. Okay, Alhamdulillah dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada petang ini untuk menghadiri Bengkel Inovasi KMR TS25 untuk sekolah-sekolah TS25 Daerah Bagan Datuk tahun 2023 anjuran unit SISC Plus Sektor Pembelajaran PPD Bagan Datuk. Okay, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Encik Muhammad Helmi bin Musa, SISC Plus Bahasa PPD Bagan Datuk untuk meneruskan Bengkel Inovasi KMR TS25. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam one team, one target ke arah PPD Bagan Datuk nombor 1 di Malaysia. InsyaAllah. Salam SISC Plus, sahabat guru, SISC Plus ya, bantu guru ya. Slogan ini selalu ya kita ingatkanlah untuk SISC Plus semua ya, bahawa SISC Plus ni ya ialah sahabat ya kepada guru, dan SISC Plus ni ya sentiasalah membantu guru khususnya dalam meningkatkan ya kualiti PDP. Baik, terima kasih ya saya ucapkan kepada sahabat saya Puan Norizan ya binti Hashim, pegawai SIC Plus ya bidang vocational dan teknik PPD Bagan Datuk. Seterusnya yang berusaha tuan-tuan pengetua ya dan juga tuan-tuan guru besar. Saya lihat ramai guru besar pada petang ini. Seterusnya rakan-rakan pegawai SIC Plus, rakan-rakan penolong PPD, turut bersama dengan kita juga ya rakan-rakan guru cemerlang. Seterusnya saya difahamkan juga ya ada ahli-ahli Persatuan Inventif Bagan Datuk Perak ataupun ringkasnya PIBD, guru-guru dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baik, pertama sekali ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada petang ini ya kita dapat bersama-sama dalam satu platform ataupun satu medan ya untuk kita berkongsi ya sedikit ilmu ataupun kita membuat pemugaran semula tentang modul 6 iaitu KMR bagi program ataupun sekolah TS25 ya dalam Bengkel Inovasi KMR TS25 Daerah Bagan Datuk. Baik, terlebih dahulu saya merakamkan ucapan terima kasihlah kepada Dr. Khairuddin bin Nisa ya, pegawai SIC Plus Sains Sosial ya, merangkap ya yang berketua ya ataupun pengurusi PIBD ya yang memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan ataupun perkongsian ilmu ya pada petang ini.
Baik tuan-tuan ya, izinkan saya untuk berkongsi slide pembentangan. Sekejap tuan-tuan. Harap tuan-tuan ya nampak slide saya. Jika tak nampak ataupun suara saya tidak didengari, mohon tuan-tuan maklumkan ya kepada saya sebab apa saya bercakap seorang-seorang lah di sini ya. Baik, kita lihat terlebih dahulu ya tajuk bengkel bengkel inovasi KMR TS25 daerah Bagan Datuk, pemugaran ya, lebih kepada pemugaran modul 6 KMR TS25. Jadi kalau kita lihat di sini tuan-tuan, bengkel inovasi ya, KMR ya, inovasi KMR. Bukan bermaksud di sini tuan-tuan ya, kita nak hasilkan satu inovasi ya dalam KMR ini. Tidak ya, kalau kita nak hasilkan inovasi ini, kalau kita lihat maksud inovasi itu sendiri ya, ialah sesuatu yang baru diperkenalkan ya, seperti kaedah, sistem, cara, alat dan sebagainya yang baharulah ya. Jadi agak sukar ya untuk kita menghasilkan satu inovasi KMR. Jadi sebenarnya inovasi di sini, perkataan inovasi di sini lebih sesuai kita anggap, kita tukarkan ya sebenarnya ya, lebih kepada pelaksanaan pelaksanaan KMR ya, TS25 di sekolah tuan-tuan ya. Nanti kita akan cuba hasilkan, tuan-tuan akan hasilkan ya satu video tentang pelaksanaan KMR TS25 di sekolah tuan-tuan ya. Jadi fokus kita kepada pemugaran ya modul 6 KMR TS25 dan masa yang diperuntukkan ya kepada saya pada petang ini ialah selama lebih kurang ya 1 jam 30 minit hingga 2 jam. Jadi agak panjang sedikit ya pada petang ini, kita ada lebih kurang 47 slide ya. Jadi saya mohonlah tuan-tuan ya harap bersabar dan memberikan fokus ya semasa penyampaian nanti. Baik, dan kalau kita lihat juga ya KMR ni tuan-tuan ya sebenarnya sangat penting ya kerana KMR ini ialah jantung ya ataupun nadi bagi TS25. Dan kalau kita lihat juga KMR ini juga merupakan penggerak ya pembelajaran bermakna. Kalau tuan-tuan lihat di setiap slide di sini ya ada ditulis penggerak pembelajaran bermakna ya. Dan kalau kita lihat juga ya dengan adanya platform seperti ini, kita dapat menghasilkan satu video video KMR ini, yang mana video ni kita akan gunakan nanti tuan-tuan ya semasa di dalam modul 7 nanti tuan-tuan ya, DTR Digital Tool Resort ya, maksudnya kita akan gunakan video ni, kita masukkan untuk modul 6 ni di dalam modul 7 nanti ya, akan diminta ya. Baik. Namun ya keseluruhannya secara keseluruhannya KMR ni bukanlah perkara yang mudah untuk kita hadam ya. KMR ni memerlukan masalah untuk kita memahaminya secara mendalam. Baik, kita teruskan lagi tuan-tuan. Saya percaya untuk yang pertama sekali tentang kita pergi kepada set industri lah. Kita buat brainstorming ataupun sumbang saran sedikit. Jadi kita lihat apakah itu KMR ya. Jadi tuan-tuan boleh tulis ya, boleh tulis di ruangan in-call message ataupun ruangan message apa yang tuan-tuan fahamlah tentang KMR itu ya. Jadi saya percaya, saya lihat ya tuan-tuan PGB ya, guru besar pun ya sebelum ini pernah mendengar ya taklimat tentang KMR ini. Jadi saya nak melihatlah ya ataupun kita sama-sama ya menggerakkan minda kita ya untuk set industri ini. Kita nak melihat apa yang tuan-tuan faham tentang KMR ni. Tuan-tuan boleh tulis ya di ruangan in-call message. Baik, ada yang nak tulis tuan-tuan? Boleh tulis apa yang tuan-tuan faham ya tentang KMR itu ya. Setakat ini saya tak menerima lagi ya. Saya lihat ruangan in-call message ya. Apa yang tuan-tuan faham tentang KMR ya?
Ada tuan-tuan nak cuba? Di ruangan mesej tuan-tuan boleh tulislah tuan-tuan ya. Kita nak cuba menggerakkan minda kita ya untuk set induksi ni. Sebelum nanti kita akan lihatlah apa yang dimaksudkan dengan KMR itu sendiri ya. Setakat ini tak ada lagi tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan KMR ni tuan-tuan terlebih dahulu. Apa yang tuan-tuan faham akronim maksud penuh bagi KMR ni? Ya. Ya, Cikgu Morgan di sini ya. Fahaman melalui reka bentuk ataupun KMR memberi fokus kepada pemantapan pembelajaran tepat ya, boleh diterima. Ada lagi tuan-tuan nak memberikan pandangan tentang apa itu KMR Kalau tuan-tuan lihat di dalam slide KMR TS25 tidak dinyatakan apa itu maksud KMR maksudnya kita perlu alami sendiri kita laksanakan terlebih dahulu KMR itu, nanti kita akan faham apa maksud KMR itu sendiri sebenarnya. Ada lagi tuan-tuan yang ingin mencuba apa yang dimaksudkan dengan KMR tuan-tuan? Setakat ni Cikgu Morgan tahniah Cikgu Morgan berani memberikan pandangan tepat, boleh diterima. Semua jawapan boleh diterima lah tentang KMR ini. Mungkin ada sekolah yang telah melaksanakan KMR, mungkin boleh berkongsi idea bersama dengan kita pada petang ini untuk set induksi. Seorang je Cikgu Morgan Baik, tak apa seorang saja. Kita beralih kepada apa itu KMR lah Jadi tuan-tuan, mohon tuan-tuan buat catatan lah apa yang dimaksudkan dengan KMR Jadi seperti mana yang Cikgu Morgan nyatakan sebentar tadi KMR ialah ringkasan bagi perkataan kefahaman melalui reka bentuk Jadi kalau orang tanya apa itu KMR, ialah satu daripada pentaksiran bilik darjah tuan-tuan tuan-tuan boleh buat catatan sambil mendengar ialah satu daripada pentaksiran bilik darjah yang menggunakan pendekatan PBL. Digunakan pendekatan PBL, Project Based Learning, ataupun dalam bahasa Melayunya pembelajaran berasaskan projek, dan menggunakan kaedah backward design backward design. Noktah. Saya ulang KMR ialah satu daripada pentaksiran bilik darjah. Jadi pentaksiran bilik darjah ni kalau tuan-tuan lihat di dalam ataupun dalam buku panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah halaman 53, tuan-tuan boleh lihat di situ pelaksanaan pentaksiran bilik darjah berasaskan projek. Ada dinyatakan di situ ada 3 jenis projek satu KMR satu YBMM itu untuk sekolah-sekolah yang tertentu lah. Kemudian satu lagi projek projek ada 3 di situ. Jadi KMR ada dinyatakan di situ Jadi merupakan salah satu daripada pentaksiran bilik darjah yang menggunakan pendekatan PBL PBL maksudnya tadi pembelajaran berasaskan projek. PBL ni maksudnya ialah satu kaedah pembelajaran yang memerlukan murid dia mengkaji sesuatu isu, dia menyiasat dan membentangkan hasil produk ataupun hasil projek. Dia lebih fokus kepada produk yang dihasilkan, dia akan menerangkan tentang produk yang dihasilkan. Baik, seterusnya di situ lagi, dan menggunakan kaedah backward design dalam bahasa Inggeris disebut backward design. Dalam bahasa Melayunya maksudnya lebih kepada reka bentuk terbalik reka bentuk terbalik yang menggunakan susunan CAP Curriculum, Assessment dan Pedagogi CAP. Sekarang kalau yang sekarang kita gunakan CPA pendidikan sekarang yang kita sedang laksanakan sekarang PDP lebih kepada CPA Curriculum, Pedagogi dan juga Assessment Jadi KMR ni menggunakan backward design ataupun dia boleh kita sambung lagi. Maksud KMR ni ialah
melibatkan gabungan beberapa mata pelajaran, melibatkan beberapa mata pelajaran. Dia lebih kepada 4 dan 5 lah 4 dan 5 mata pelajaran Baik, dengan menyusun semula standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi ke dalam plan pembelajaran. Dia ada plan pembelajarannya nanti mengikut keupayaan murid dengan pedagogi yang sesuai Jadi itu yang dimasukkan dengan KMR Kalau tuan-tuan cari dalam slide memang tak ada Ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan penelitian saya tentang apa itu sebenarnya KMR. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita teruskan lagi Kita lihat di sini slide kefahaman melalui reka bentuk 5.0. Saya gunakan yang 5.0 yang terkini untuk slide KMR ni, yang mana kita boleh ambil daripada pelantar D5 pelantar D5 2.0. Daripada penggubal utamanya lah penggubal utamanya yang menyediakan slide, ada video dalam pelantar D5 2.0 tersebut. Jadi untuk KMR ni dia ada 2 TRAS satu modul modul 6.1 ialah TRAS, nanti kita akan lihat 6.2 ialah sokongan. Jadi untuk apabila kita membicarakan tentang KMR ni, sudah pasti akan melibatkan 6.1 dan juga 6.2 Jadi untuk 6.1 ni TRAS lebih kepada merungkai standard merungkai standard. Jadi di sini kita lihat di situ perkataan PDP KMR PDP KMR. Nanti 6.2 kita akan jumpa KMR PBL. Jangan kita kelirulah tuan-tuan Jadi kalau di sini PDP KMR ni maksudnya KMR ni dilaksanakan ini perancangan dilaksanakan di dalam ataupun dalam PDP lah, pengajaran dan pembelajaran. Jadi kita rancang terlebih dahulu PDP KMR. Dan satu lagi nanti KMR PBL. Maksudnya KMR ni melibatkan PBL. Baik, kita pergi sedikit kepada model KMR itu sendiri Kalau kita lihat di sini, KMR melibatkan DSKP tuan-tuan DSKP Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Juga akan melibatkan PBD PBD dan seterusnya merungkai standard peringkat permulaan, kita akan rungkai standard-standard Seterusnya kita rangkai dan kita rungkai tadi kita rungkaikan standard pembelajaran kemudian kita rangkaikan untuk beberapa mata pelajaran tadi menjadi satu the big idea ataupun tema dalam pelaksanaan KMR ini Jadi dia melibatkan merangkai dan juga ke arah pengajaran inovatif lah, satu pengajaran yang baharu yang baru kita alami Baik, seterusnya KMR ni juga kalau kita lihat bahagian dalam di situ melibatkan soalan pencetus idea. Nanti kita akan jumpa soalan pencetus idea, kemahuan ingin tahu murid-murid kita apabila melaksanakan KMR ni akan sentiasa ingin tahu Kemudian dari segi juga melibatkan inquiry inquiry dan juga inovasi lah juga inovasi inquiry. Kemudian kompetensi pembelajaran bermakna ataupun 6C. 6C kalau dulu dalam PAK 21 kita jumpa 4C lah ataupun 4K 4K tambah 1N. Jadi K itu masih sama, komunikasi, kolaboratif, kritis, kreativiti, dan N tu nilai Nilai di sini dipecah kepada 2 lah. Dalam KMR ni 6C ni dipecah kepada 2 nilai tu. Satu ialah karakter dan juga citizenship citizenship. Karakter tu maksudnya sahsia, citizenship tu ialah kewarganegaraan pasti ini juga 6C ni juga melibatkan pembelajaran bermakna lah. Baik, seterusnya juga melibatkan suara dan pilihan murid. Jadi murid yang akan pilih tajuk ataupun projek yang akan dihasilkan Kemudian maklum balas dan semakan juga ada maklum balas daripada murid-murid dan juga semakan melalui instrumen-instrumen tertentu dalam kita menilai pelaksanaan KMR khususnya dalam showcasing ataupun perkongsian. Jadi pasti KMR juga melibatkan showcasing ataupun perkongsian pada akhir pelaksanaan KMR itu sendiri. Baik, ini model KMR. Kita teruskan lagi.
Ini yang saya katakan tadi tuan-tuan tentang backward design ya. Untuk CAMR ini dia menggunakan kaedah backward design, reka bentuk terbalik ya. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri ni tradisional ya. Tradisional maksudnya yang sekarang lah kita laksanakan, PDP sekarang yang kita laksanakan, dia susunannya ya lebih kepada CPA ya, CPA curriculum, kurikulum, pedagogi, assessment ya, pentaksiran ya. Jadi di sini contohnya C ni maksudnya menentukan hasil pembelajaran, P ni pedagogi ya, kita merancang aktiviti PDP dan juga tugasan. Akhir sekali kita menentukan penilaian lah, kita buat penilaian ataupun taksiran di sini ya. Tetapi backward design ni untuk CAMR ni ya, pertama sekali ya, akan melibatkan C ya, kurikulum ya, samalah ya, mengenal pasti hasil pembelajaran. Kemudian A ya, kita akan tentukan ya, menetapkan bukti hasilan untuk dinilai, pentaksiran dahulu. Kita tetapkan bukti pentaksiran apa yang kita nak ya. Jadi kemudian akhir sekali barulah kita merancang aktiviti PDP ya. Ini merujuk kepada pedagogi ya, pedagogi. Ya. Baik ini backward design. Baik, seterusnya kita pergi kepada merungkai standard ya di SKP. Kalau tuan-tuan lihat di sini rajah ni ya, beberapa rangkai kata di sini. Kalau kita lihat di sini ya, pertama sekali di dalam ni lah kurikulum standard. Maksudnya kita ambil semua ya daripada DSKP lah, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran ya. Jadi kalau kita lihat di sini ascension question ni, apa maksud ascension question ni ya? Nanti kita akan jumpa. Ascension question ni bermaksud soalan pencetus idea soalan pencetus idea Maksudnya soalan yang lebih terbuka lah kita akan sediakan nanti soalan-soalan yang terbuka yang akan ditanya kepada murid kepada murid berdasarkan satu kita boleh bina soalan berdasarkan kandungan ataupun topik, dan satu lagi soalan yang melampaui kandungan ataupun topik Maksudnya di sini kita akan sediakan soalan-soalan yang ke arah kemahiran berfikir aras tinggilah satu dalam bentuk kandungan ataupun topik ataupun melangkaui topik untuk soalan bagi setiap mata pelajaran nanti Kemudian the big idea the big idea maksudnya sini lebih kepada idea utama ataupun tema lah tema. Jadi yang bercirikan dia ada ciri-ciri lah tuan-tuan yang bercirikan kepada RBTB RBTB. R tu lebih kepada ringkas, bermakna, terbuka dan juga berkekalan berkekalan. Dan backward design tadi saya dah terangkan tuan-tuan satu reka bentuk yang terbalik yang menggunakan susunan CAP Baik, seterusnya kita lihat maksud the big idea ataupun idea utama berdasarkan Wiggins pada tahun 2010 menyatakan bahawa a big idea is a way of useful connection maksudnya satu idea yang saling berhubung sangat bermakna yang saling berhubung antara satu sama lain, not just another piece of knowledge bukan sekadar ilmu yang terpisah. It is more like a lens a lens kanta for better looking than something additional seen more like a theme than the fact of the story theme lebih kepada theme lah, lebih kepada tema Jadi ini masuk idea utama. Dan ini ciri-ciri idea utamanya tuan-tuan, mesti ringkas antara 5 hingga 10 patah perkataan, konseptual dan bermakna, tiada jawapan ya ataupun tidak dan lebih bermakna, bermanfaat dan terbuka sifat dia, tiada jawapan yang betul atau salah, semua jawapan boleh diterima boleh diterima, dan mestilah akhir sekali yang keempat berkekalan ataupun enduring tiada tempoh had masa, dia itu sentiasa relevan, boleh diguna pakai dalam pelbagai bidang. Contoh di sini tuan-tuan estetik, inspirasi, gaya hidup sihat ini mungkin tentang gaya hidup sihat dalam kita buat ini dia punya
the big idea-nya, the big idea ataupun tema lah. Ataupun contoh lain ya, the big idea contohnya tema cahaya ya, mungkin kita boleh buat ya. Temanya tentang cahaya, penerang kehidupan manusia sejagat. Contohlah, contoh the big idea ya. Ataupun dunia dunia kurang bermakna. Kalau tajuknya cahaya lah, dunia kurang bermakna tanpa cahaya. Itu contoh. Yang kedua, ataupun kalau kita lihat slogan slogan Asia Asia sekarang. Ini salah satu contoh the big idea jugalah. Contohnya now everyone can fly. Itu contoh contoh the big idea lah. Jadi ada the big idea lah untuk KMR ni ya. Nanti kita akan lihat langkah-langkahnya. Baik, seterusnya yang ni yang saya katakan tadi, soalan pencetus idea. Ya, ada dua, berdasarkan kandungan dan juga melangkaui kandungan. Jadi kita setiap mata pelajaran, contoh di sini PSV ya, dia telah pun menyediakan soalan yang berdasarkan kandungan ataupun topik. Contohnya, bagaimanakah anda mengaplikasikan gabungan media proses dan teknik dalam penghasilan diorama ya. RBT pula dia buat juga soalan, apakah sistem asas elektromekanikal dan seterusnya lah. Matematik pun juga menghasilkan soalan pencetus idea berdasarkan kandungan ya. Matematik ini contohlah 3, ada lagi ni ya. Kalau melangkaui kandungan PSV, bagaimanakah seorang pelukis ataupun mereka menzahirkan idea mereka dalam membentuk dan membuat binaan ya. RBT pun ada soalannya, MAT pun ada soalannya, BM pun ada soalannya nanti ya, BI pun ada soalannya ya. Jadi guru-guru ya sebelum melaksanakan KMR ya perlu menyediakan soalan pencetus idea. Baik, seterusnya kita lihat carta alir ya PDP KMR untuk kita laksanakan PDP KMR ini. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhannya PDP KMR ni ya ada 3 peringkat tuan-tuan ya. Kalau kita lihat di sini, peringkat yang warna biru ni peringkat kurikulum. Kemudian yang hijau ni ialah peringkat pentaksiran ya. Pentaksiran ada 3, kurikulum tadi ada 5 5 proses. Peringkat ada 3, untuk peringkat kurikulum dia ada 5 proses, untuk peringkat pentaksiran dia ada 3 proses, untuk pedagogi ya. Peringkat pedagogi dia ada satu proses. Jadi kita lihat satu persatu. Di sini ada 5 tuan-tuan. Kita lihat di sini dengan lebih terperinci lagi. Proses merungkai di SKP, kalau kita lihat tadi ada 5 tuan-tuan. Kita pertama sekali ya, kena kenal pasti beberapa subjek. Itu saya katakan tadi ya, dia lebih 4, 5 dan ke atas lah. Paling sekurang-kurangnya 4 subjek. Kalau 1, 2, 3 tu lebih kepada pendekatan bertema tuan-tuan ya. Dia menggabungkan beberapa mata pelajaran juga ya. Pendekatan bertema ya. Baik, jadi dia kenal pasti standard kandungan dan standard pembelajaran dan juga dia kenal pasti standard prestasi lah. Ada satu lagi di sini ya. 3 SK, SP, SPI. Jadi kenal pasti pengetahuan dan kemahiran ya. Dalam di SKP tu ada pengetahuan, dalam di SKP tu ada kemahiran. Jadi apabila kita sebut pengetahuan, dia biasanya berada ya pada kata nama lah, kata nama, pengetahuan, kemahiran, kata kerja di dalam di SKP tu, dalam di SKP tu sendiri ya. Kemudian daripada situ dan akan cikgu akan membina idea utama idea utama berdasarkan merungkai di SKP tadi. Kemudian akan bina soalan pencetus idea Jadi di sini prosesnya pertama, beberapa guru berlainan subjek duduk bersama mungkin duduk bersama beberapa subjek tadilah, 4 subjek, 4 mata pelajaran. Kedua, tentukan subjek tuan rumah untuk PBL subjek untuk tuan rumah untuk PBL. Jadi biasanya yang banyak projek ni ialah mata pelajaran sains RBT, PSV mata pelajaran yang lain biasanya dia akan ikut PSB, RBT sains sebab banyak projek Jadi kena tentukan subjek. Biasanya yang jadi subjek tuan rumah ni ialah yang ada projek lah PBL Baik, yang ketiga, tentukan standard yang hendak dirungkai dari setiap subjek dan rungkai ke dalam template Ada template-nya, nanti saya tunjukkan.
Kemudian 4, tentukan tipik 6 bagi standard yang dipilih di setiap subjek. Ini KMR ni tuan-tuan ya, dia nak tipik 6 tuan-tuan. Kita tetapkan tipik 6. Kita ambil tipik 6 bagi setiap mata pelajaran itu. Setiap standard kandungan ataupun standard prestasi lah. Bagi setiap mata pelajaran itu. Supaya kita nak ke arah tipik 6. Kita nak berikan tipi-tipi kepada murid tipik 6. Tapi kalau dia tak capai, tipik 5, tipik 4 macam itulah. Tapi sebenarnya satu platform, satu tempat kita nak bagi murid itu tipik 6 dengan melaksanakan KMR ini. Baik, bina yang kelima bina idea utama dari semua standard yang dirungkai. Idea utama tadi, bina soalan pencetus idea dari idea utama untuk subjek masing-masing. Ini untuk proses peringkat yang pertama untuk kurikulum. Baik, seterusnya ini contoh bagaimana merungkai DSKP. Jadi di sini contoh DSKP tahun 6 bagi mata pelajaran PSV membentuk dan membuat binaan, RBT, penghasilan projek, matematik ruang, BM, kemahiran menulis kelompok 2, BI, writing skill, kemahiran menulis. Jadi ini standard kandungannya tuan-tuan standard kandungan bagi PSV. Kita keluarkan standard kandungan 3.3 ekspresi kreatif, standard pembelajaran 3.31 bulan 1 sampai 3.5 kita keluarkan daripada DSKP itu. Kemudian kita keluarkan juga tipik 6 tentang kriteria untuk tipik 6. Kita tulis di sini ini untuk mata pelajaran PSV. Baik, dan seterusnya untuk RBT juga seperti itu tuan-tuan. Kita keluarkan standard kandungan, standard pembelajaran juga tipik 6. Matematik pun seperti itu juga, kita keluarkan standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasinya juga tipik 6 matematik. Dan seterusnya BM pun begitu tuan-tuan, keluarkan standard kandungan 3.6 standard pembelajaran dan juga standard prestasi tipik 6 juga Dan juga bahasa Inggeris standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi tipik 6 Jadi berdasarkan kelima-lima tuan-tuan 2, 4, 5 tuan-tuan 1, 2, 3, 4, 5 mata pelajaran ini daripada standard kandungan, standard pembelajaran standard prestasi ni kita hasilkan satu idea utama ataupun kita panggil tadi the big idea iaitu estetik inspirasi gaya hidup sihat. Ini contohlah contoh berdasarkan contoh yang disediakanlah oleh BPK Kementerian Pendidikan Malaysia kita jadikan ini contoh video pun nanti kita akan jadikan contoh semua selarilah dengan ini Baik ada soalan nanti kita akan jawab soalan tersebut. Baik, kita teruskan sikit lagi. Peringkat 1 untuk contoh peringkat 1 hasil yang diharapkan peringkat 1 jadi hasil pembelajaran PSV apa yang kita harapkan, kita tulis untuk mata pelajaran PSV, murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian RBT apa biasanya hasil pembelajaran ni kita ambil standard kandungan daripada DSKP standard kandungan PSV kita masukkan mata pelajaran PSV kita ambil standard kandungan kita masukkan di sini untuk hasil pembelajaran. RBT begitu juga, matematik begitu juga standard kandungannya, BM, BI standard kandungannya untuk peringkat yang pertama. Baik, seterusnya kita masukkanlah kefahaman utama ni, idea utama tadi the big idea ni kita masukkan di sini estetik inspirasi gaya hidup sihat. Kemudian soalan cetus ideanya PSV 1, 2 RBT soalannya, matematik pun 2 Setiap mata pelajaran perlu menyediakan soalan pencetus idea. Kemudian di ruangan pengetahuan juga pengetahuan ada dalam DSKP, kita keluarkan saja daripada DSKP. PSV dia biasa pengetahuan ni merujuk kepada standard pembelajaran. Standard pembelajaran RBT kita masukkan juga di sini standard pembelajaran dia. Matematik, BM dan seterusnya lah ini 2 contoh. Begitu juga kemahiran skill. Skill ni lebih kepada kata kerja yang terdapat di dalam DSKP itu. Jadi PSV murid dapat membina diramu dengan menggunakan seni melakar, mewarna membentangkan hasil projek RBT, BM, BI dan seterusnya lah. Jadi di sini kita letakkan juga PSV tipik 6, RBT tipik 6
Baik, seterusnya peringkat 2 ya. Peringkat 2 bukti pentaksiran. Contoh peringkat 2 tadi hasil ya, hasil kurikulum tadi peringkat 1. Peringkat 2 ni menetapkan bukti hasilan untuk dinilai merancang pentaksiran. Jadi di sini ada tugasan pembelajaran dan juga kaedah pentaksiran. Di sebelah kanan ada bukti ataupun instrumen pentaksiran yang digunakan. Jadi contohnya PSV, apa tugasannya? Murid menghasilkan diorama. Apa kaedah pentaksirannya? Melalui pemerhatian, lisan, bertulis. Nyatakan di sini. Begitu juga dari segi bukti, projek, produk, ya, senarai semak pemerhatian, soalan-soalan, hasil penulisan laporan projek. Ya. Jadi ini bukti-buktinya lah yang perlu kita masukkan apa yang kita hendakkan. Ya. Baik, begitu juga RBT, ya, apa tugasan dia, apa kaedah pentaksiran, apa bukti ataupun evidence bagi pentaksiran yang kita laksanakan di sini. Ya. Dan seterusnya lah PSV, RBT, ada matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris tadi ya. Perlu juga seperti ini ya, perlu dinyatakan seperti ini untuk peringkat 2 bukti pentaksiran ya. Kalau kita lihat tadi backward design tadi ya, pertama tadi kurikulum, kemudian assessment pentaksiran ya. Kemudian yang ketiga kepada plan pembelajaran ya. Untuk PDP KMR ini dia menggunakan prinsip where to ya. Where to apa maksud dia tuan-tuan? W di situ maksudnya where, maksudnya matlamat ya ataupun tujuan ya. Kemudian hook, H ya. Hook tu lebih kepada aktiviti yang menarik minat murid lah. Ya, contohnya murid zaman sekarang ya, minat YouTube dan sebagainya ya. Kita boleh gunakan video ya. Kemudian equip ataupun murid meneroka ataupun dia membuat pembelajaran kendiri juga ya. Bila dia meneroka, dia akan buat pembelajaran kendiri, equip. Kemudian rating, murid berfikir ya ataupun dia respon ya ataupun dia memberikan maklum balas ya. Kemudian evaluate ni lebih kepada penilaian ya, boleh juga melibatkan penilaian rakan sebaya, penilaian kendiri pun boleh ya. Kemudian tolerate ni maksudnya lebih kepada ikut kesesuaian ya ataupun pelbagai aras murid lah. Dan I sekali organize ya. Organize lebih kepada murid ya, dia boleh mengurus secara maksimum ya. Jadi dia menggunakan ya untuk PDP KMR ni dia menggunakan where to. Nanti kalau kita pergi kepada KMR PBL nanti dia ada satu lagi prinsip yang digunakan ya, digunakan GRAPS pula. Nanti kita tengok GRAPS ya. Untuk PDP KMR ni dia menggunakan where to ya untuk pedagogi. Baik, ini contohlah ya, contoh where to tadi ya. Where to contohnya kita kena tulis jugalah seperti ni ayatnya ya. Murid menonton, ni aktiviti lah. Murid menonton video ya tentang proses penghasilan karya. Ini lebih kepada hook ya, menonton video. Murid minat ya. Guru menjelaskan matlamat lebih kepada where ayat ni. Guru memilih aktiviti pembelajaran lebih kepada equip ya. Guru menyediakan aktiviti pembelajaran melalui pelbagai sumber dan pendekatan. Ini lebih kepada tolerant. Kemudian guru merancang garis masa organize ya. Garis masa, murid mendapatkan maklum balas, rating, murid membuat penilaian kendiri. Ini lebih kepada evaluate ya. Jadi untuk ruangan pedagogi, PSV kena tulis seperti ini juga ya. Dan seterusnya ini ialah rubrik ataupun instrumen pentaksiran. Bukti tadi ya. Maksudnya ini contoh ya. Tuan-tuan boleh buat seperti ini ataupun saya lihat yang ini terlampau panjang tuan-tuan ya. Boleh gunakan rubrik-rubrik ataupun instrumen ya. Instrumen yang terdapat ya di dalam buku pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Tuan-tuan boleh lihat muka surat 73 nanti ya. 73 nanti. Di situ tuan-tuan ya boleh gunakan senarai semak ya ataupun tidak tu ya, ataupun anekdot ya, catatan ringkas, skala radar ya. Skala radar tahap 1 sampai tahap 5 ya. Di mana ya murid berada ataupun running record lah. Pilihlah ya instrumen-instrumen yang mudah ya. Kalau nak buat seperti ini pun boleh juga ya, boleh juga. Baik, ini template template perancangan PDP KMR. Kalau tuan-tuan lihat di sini ada nama, ada sekolah, tajuk, ringkasan projek overview mata pelajaran apa tahun, masa, standard apa, standard kandungan, standard pelajaran, standard prestasi, hasil pembelajaran, the big idea soalan pencetus idea, tugasan, jenis langkah, sumber Ini template-nya Di mana yang saya terangkan tadi, tuan-tuan kena masukkan ke dalam
template perancangan ataupun plan perancangan PDP KMR ini ya. Baik, rumusan dah dekat habis sebelum kita jawab soalan ya. Kefahaman melalui reka bentuk KMR ni menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek dan mengupayakan pengajaran inovatif lah. Inovatif ni satu pengajaran dan pembelajaran yang baharu dan pembelajaran yang bermakna kepada murid Bila sebut pembelajaran bermakna ni ialah satu kaedah pembelajaran yang mengaitkan pengetahuan sedia ada murid dengan pengetahuan yang baharu. Jadi murid-murid akan mengalami pengetahuan PDP yang baharulah di sini Baik. Rasanya dah habis untuk PDP KMR untuk 6.1 ni Baik, saya tadi ada lihat soalan saya cuba menjawablah di sini Baik, daripada Tuan Haji Zubaidi ni Assalamualaikum. Adakah murid subjek yang bergabung bagi penghasilan KMR ini perlu dari tahun yang sama contoh tahun 4. Nanti kita akan tengok Tuan Haji Zubaidi Nanti kita akan tengok bahawa KMR ni menggunakan interdisciplinary. Sekejap lagi saya terangkan Maksudnya dia tak boleh intradisciplinary, tak boleh merantasi tahun yang lain. Dia tahun yang sama, mata pelajaran yang pelbagai. Nanti kita akan tengoklah Kita akan sampai bahagian ini Soalan yang bagus Tuan Haji Zubaidi, tahniah Tuan Guru Besar Guru Besar Cemerlang SK Sepang 3. Baik tuan-tuan, ada apa-apa lagi tuan-tuan nak tanya berkaitan dengan 6.1 ni teras. Untuk teras PDP KMR. Kalau ada boleh terus bertanyalah tuan-tuan berkaitan dengan PDP KMR ni 6.1. Sementara itu kita pergi kepada uji minda sikit tuan-tuan saya ingin melihatlah sama ada penerangan saya tuan-tuan boleh faham ataupun sebaliknya Baik tuan-tuan, kita lihat soalan uji minda yang pertama ni Cuba tuan-tuan jawab di ruangan in-call message ataupun message. Kefahaman melalui reka bentuk. Dia ada 1, 2, 3, 4 tu Salah satu daripada PPD ke gabungan tu Cuba jawab tuan-tuan. Sama ada apa jawapannya tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan masih bersama dengan saya ataupun tidak. Kita tengok jawapannya Cikgu Lee B, semua cikgu GB ramai kat sini guru besar Tuan Haji Arsyad B semua B lah. B ada 1, 2, 3, 4, 5 B. Baik, tuan-tuan B ada lagi nak jawab? Kita tengok B itu 1, 3, 4 1, 3, 4 tepat tuan-tuan KMR ni ialah salah satu daripada taksiran bilik darjah menggunakan pendekatan PBL dan menggunakan kaedah backward design Yang dua tu gabungan dua mata pelajaran tu tak tepat tuan-tuan Itu lebih kepada pendekatan bertema tuan-tuan. Nanti akan tadi pagi tadi pun telah ditatarkan tentang pendekatan bertema Ada perbezaan dengan KMR Kalau tuan-tuan halusi nanti memang ada perbezaan KMR dengan pendekatan bertema. Baik, tepat tuan-tuan jawapannya 1, 3 dan 4 B. Kita pergi kepada yang B betul. Kita pergi kepada soalan 2. Soalan 2. Strategi yang digunakan dalam backward design ialah tuan-tuan. Ada yang cuba nak menguji minda pada petang ini. Sama ada tuan-tuan masih bersama dengan saya ataupun tidak lagi. Boleh mencuba untuk memberikan jawapan di ruangan mesej untuk backward design. Apa prinsipnya tuan-tuan? Dah ada jawapan baru seorang Ada lagi tuan-tuan? Strategi yang digunakan dalam backward design. Kita lihat. Kita lihat C. Semua beri jawapan C Kita lihat C. Betul ataupun tidak jawapannya. Ya tuan-tuan tepat jawapannya C lah Maksudnya kurikulum kita nak kurikulum, kita tetapkan kurikulum apa
matlamat, kemudian kita buat pentaksiran dulu ya. Apa yang kita nak daripada matlamat tersebut, kemudian kita buat pedagogi ya, CAP. Tahniah tuan-tuan, hebat ya. Ramai bagi jawapan C ni ya. Baik, satu lagi tuan-tuan. Yang ketiga, peringkat perancangan kurikulum ya dalam carta alih PDP KMR ya mengandungi berapa proses tuan-tuan? Ada berapa proses tuan-tuan? Cuba berikan jawapan. Ya. Cikgu Nagis juga guess ya. Tadi pun Cikgu Nagis juga ya, pertama ya. Baik, Cikgu Intraganti pun ada. Ya, jawapan B ya, 5 proses. Ada lagi tuan-tuan yang ingin mencuba? Ya. Cikgu Farah Wahida pun ya, B. Tahniah tuan-tuan ya. Kita lihat jawapannya. Memang B lah tuan-tuan ya, memang tepat. Tahniah tuan-tuan ya, jawapan tuan-tuan tepat ya. Jadi maksudnya tuan-tuan masih lagi ya bersama dengan saya, tuan-tuan memberikan perhatian yang tinggilah dalam penerangan saya pada petang ini. 3 soalan saja tuan-tuan ya. Kalau saya buat 4, 5, 6 nanti pun jawapannya tepat juga tuan-tuan ya. Jadi tahniah ya, tuan-tuan hebat ya semua pada petang ini. Baik ya, B juga ya. Baik, kita teruskan lagi tuan-tuan kepada 6.2 tuan-tuan ya. Kefahaman melalui reka bentuk 5.0 6.2 ya, sokongan ya. Lebih kepada pengajaran inovatif, pelan pembelajaran berasaskan projek ya, PBL. KMR PBL. Tadi kita jumpa PDP KMR, kali ini KMR PBL. Baik, kita tengok satu soalan lagi. Ya. Tentang nak gabungkan ya standard kandungan dan standard pembelajaran dalam menghasilkan video PBL ya. Mohon pencerahan ya, mohon pencerahan, gabungkan standard kandungan dan standard pembelajaran dalam menghasilkan video ya. Baik, maksudnya di sini nanti maksudnya di sekolah tuan-tuan kena duduk bersamalah tuan-tuan ya. Beberapa orang guru ya perlu duduk bersama membuat perbincangan ya, bermula daripada merungkai standard tadi. Sebenarnya PDP KMR ya. Jadi maksudnya itu bukti-buktilah pelaksanaan ya, juga boleh dimasukkan dalam video nanti, terpulang kepada kreativiti tuan-tuan dalam menghasilkan video tersebut. Tetapi berkaitan dengan KMR, apa-apa saja yang berkaitan dengan KMR ya. Ya, jadi maksudnya standard kandungan dah pasti. Nanti kita akan lihat lagi macam mana kita nak gabungkan dengan PBL ni tuan-tuan ya. Kita teruskan kepada KMR PBL lah, KMR PBL. Di sini baru kita masuk PBL-nya ya. Baik, kita lihat. Ya, ada ya. Tuan-tuan, kita ada video nanti ya. Jangan risau tuan-tuan. Baik ya, jadi kita lihat di sini 6.2 KMR PBL, satu konsep PBL ya. Kompetensi pembelajaran bermakna pendekatan interdisciplinary. Ni yang Tuan Haji bagi tanya nanti ya. Tadi ya, 2 kerangka KMR PBL, kitaran, grabs ya. Kalau tadi PDP KMR menggunakan where to, di sini 6.2 PBL lebih kepada grabs. Perancangan pembelajaran berasaskan projek 4, pengurusan projek, merancang garis masa, showcasing ya. Baik, di sini juga menjelaskan ya, ini tentang modul inilah ya, menjelaskan konsep PBL, interdisciplinary, kerangka KMR PBL, grabs ya, merancang PDP KMR PBL, mengurus projek dengan berkesan. Baik, kita lihat apa itu PBL tadi ya, yang saya terangkan tadi ya. Konsepnya ialah satu pendekatan PDP yang berpusatkan kepada murid, berfokus kepada penerokan idea utama, menggalakkan murid menggunakan pengalaman interdisiplin antara subjek-subjek lain ya. Di sini ya, melibatkan murid belajar secara aktif dalam menyelesaikan persoalan dunia sebenar, melibatkan murid melakukan penyiasatan yang konstruktif pada satu topik ya. Ini yang saya kata tadi ya, murid menyiasat ya. Kemudian bercirikan autonomi murid, penetapan matlamat pembelajaran kolaboratif, komunikasi dan juga refleksi. Itu konsep PBL itu ya. Ataupun apa kepentingan ya. PBL tu dia nyatakan kat sini ya. Baik, jadi PBL ni sudah pasti melibatkan 6C tadilah ya, 6C ya. Pertama, komunikasi mana-mana pun boleh tuan-tuan, komunikasi, kreativiti, kritis ya, kolaboratif. Ini ciri-ciri PK21 lah tuan-tuan ya. Kemudian nilai tadi yang saya katakan pecah kepada 2, sasiah dan juga
kewarganegaraan ya, ataupun kalau C dia panggil karakter. Kewarganegaraan ni citizenship ya, digunakan bahasa Inggeris lah. Kalau 6C ya. Jadi tuan-tuan boleh lihat di sini sasiah ni apa ya. Belajar cara belajar, kecekalan, pengurusan, manfaat kemudahan digital ya, dan sebagainya lah ya tuan-tuan ya. Jadi KMR PBL ni melibatkan 6C lah, ataupun KMR pasti akan melibatkan 6C ya. Baik, seterusnya melalui KMR ini juga ya, KMR ini juga diharapkan murid-murid akan berada ya di adaptasi D ya, kuadran ya. D murid mencipta, dia dapat menilai secara interdisciplinary ya dalam masalah bukan rutin lah ya. Ini harapannya. Kemudian ini yang Tuan Haji Zubaidi tanya sebentar tadi ya. Untuk KMR PBL ataupun KMR ini ya menggunakan pendekatan interdisciplinary. Maksudnya mendata merentas mata pelajaran. Ataupun dalam bahasa Inggeris horizontal across subject. Maksudnya menggabungkan standard pembelajaran dan standard kandungan yang berbeza pada mata pelajaran yang berbeza. Tetapi dalam tahun ataupun tingkatan yang sama untuk diajar dalam masa tertentu. Tuan-tuan ya, pendekatan sebegini boleh dilaksanakan sekiranya terdapat standard pembelajaran, standard kandungan yang berbeza tetapi mempunyai konsep yang berkaitan ya. Jadi ini jelaslah ya untuk KMR PBL ya. KMR ni menggunakan pendekatan ataupun interdisciplinary ya, interdisciplinary. Dia tak boleh tingkatan yang berbeza ya. Dia tingkatan tahun yang sama ya, tetapi mata pelajaran yang berbeza. Baik, jadi di sini dapat mengupayakan murid dengan menstesis idea, membuat perkaitan, mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran lah. Dan juga kalau kita lihat konsep integrasi di sini melibatkan 4 mata pelajaran di sini tuan-tuan. 1, 2, 3, 4. Berkongsi aktiviti dan juga resource sumber lah. Contoh di sini mata pelajaran 1 PSV, 2 matematik, RBT, BI ataupun BM ya. 4 dan 5 lah resource, bahan taklimat, makmal dan lain-lain ya. Baik, seterusnya di sini sedikit tentang kitaran PBL itu sendiri. Pertama, sudah pasti ya tuan-tuan akan menetapkan hala tuju projek. Yang kedua, kita rangka soalan pencetus idea ya. Rangka soalan pencetus idea ni tuan-tuan tak perlu rangka lagi lah sebab tadi untuk PDP KMR tadi kita dah buat soalan pencetus idea. Nanti kita masukkan saja ya dalam KMR PBL ini. Baik, yang ketiga kita rancang penilaian, pengetahuan dan kemahiran ya. Ini pentaksiran lah. 3, 4 pemetaan projek. Ini kita buat garis masa ya. Projek ni. Kemudian yang kelima pengurusan pelaksanaan projek. Kita menguruskan pelaksanaan projek. Ini lebih kurang lah ya kitaran PBL ya. Dalam kita nak melaksanakan KMR PBL ni. Baik, seterusnya di sini KMR PBL, bina plan pembelajaran way 2. Maksudnya ini kita tak perlu bina ya. Sebab kita dah bina tadi dalam PDP KMR tadi. Jadi kita bawa saja ke CD. Kemudian kita pindah dan lengkapkan maklumat peringkat 1 dan 3 yang kita dah buat tadi dalam PDP KMR dan grabs ke tempat PBL. Dan kita kena gabungkan dengan prinsip grabs pula dalam PBL ke template PBL. Kemudian kita laksanakan projek, kemudian kita showcase. Di hujung KMR perlu ada showcase. Showcase perancangan PDP PBL. Baik, ini yang dikatakan grabs tadi tuan-tuan grabs. G itu merujuk kepada matlamat yang berkaitan dunia sebenar. R to role peranan bermakna pada murid. Audience autentik situation dalam konteks dunia sebenar Tugasan-tugasan yang kita berikan tu mestilah dalam konteks dunia sebenar. Produk dalam bentuk produk dan persembahan hasil murid as kriteria pencapaian standard. Ini yang dikatakan grabs dan menyediakan ringkasan tugasan kepada murid. Prinsip grabs lah goal tadi, matlamat tugasan ini adalah untuk menghasilkan satu diorama untuk tempat bermain dan sukan yang bersesuaian lah. R role, A audience, semua ni lah sasaran kemudian situasi, produk kemudian standard. Ini yang dikatakan tadi huraian yang lebih terperinci lah tentang grabs itu. Ini yang saya katakan tadi, kita dah buat template perancangan PDP KMR tadi, kita dah masukkan. Kita pindahkan saja ke dalam template perancangan PDP PBL.
Jadi maksudnya dalam kita melaksanakan KMR ni ada 2 template perancangan. Satu PDP KMR, satu PDP PBL. Yang perlu kita buat 2 template. Jadi tadi dah selesai, cuma untuk yang PDP PBL ni dia sama saja, tetapi bezanya ialah grab saja. Dia ada satu ruangan grab dekat sini ya. Dia dekat di sini ya, dia ada grab dekat sini. Kalau kita lihat nama sekolah, tajuk, ringkasan, nama, tahun ya, standard, hasil pelajaran, the big idea cetus idea dia ada grab kat sinilah. Itu yang membezakannya dengan PDP KMR. Nanti tuan-tuan boleh rujuklah dalam pelantar D5 2.0. Nanti saya sebutkan pelantar D5-nya Baik, dan seterusnya untuk sesi yang terakhir kita dah buat tadi perancangan-perancangan tadi dalam plan pembelajaran tadi kita kena buat garis masa juga tuan-tuan. Kita dah buat perancangan PDP KMR, perancangan PDP KMR PBL dalam plan-plan tadi kita kena buat juga garis masa. Merancang garis masa pembelajaran berasaskan projek yang kita nak laksanakan tadi. Contoh di sini, contoh merancang garis masa PBL Jadi mungkin di sini contohnya melibatkan 6 minggu tuan-tuan. 6 minggu. Mungkin di sekolah tuan-tuan lebih daripada ini mungkin 7, 8, 9 dan terpulang Jadi perlu dirancang perlu dirancang. Jadi untuk di setiap sekolah perlu tentukan dululah panitia mana nak buat tahun itu. Tingkat tahun berapa kena tentukan Untuk KMR ni sekurang-kurangnya sekali setahun sekali setahun perlu dimasukkan dalam takwim pengurusan sekolah lah supaya mudah mudah. Jadi di sini untuk melaksanakan KMR ni contohnya perlukan 6 minggu Jadi pendidikan sini visual sebab dia tuan rumah dia memerlukan masa yang panjang selama 6 minggu. Kemudian RBT pula dia perlukan 3 minggu saja. Cikgunya cakap kami perlukan 3 minggu saja Matematik pula dia pun perlukan 3 minggu saja Jadi minggu 2, 3, 4. Bahasa Inggeris dia perlukan 4 minggu. Minggu 2 sampai minggu 5. Bahasa Melayu juga 4 minggu Jadi perlu ada perancangan dari segi garis masa. Jadi subjek tuan rumah ni dia lebih lama lah sebab dia kena mula dari awal. Ini contoh Minggu 1 contohnya PSV dia murid dia menonton video dalam kumpulan bincang The Big Idea. Minggu 1 lah untuk PSV. Kemudian minggu kedua PSV juga murid melakar model struktur, reka bentuk padang, gelanggang, bangunan dan sebagainya Minggu 3 PSV membuat perkembangan ideal lekaran. Minggu 4 dan seterusnya. Itu perinciannya lah. Manakala RBT untuk minggu pertama dia buat apa? Murid menonton video tentang penghasilan model. RBT. Kemudian minggu 2 RBT dia menghasilkan lakaran model, tempat bermain dan sukan yang mereka idamkan. Minggu 3 RBT murid membentangkan hasil kerja mereka secara kumpulan Jadi RBT dia 3 minggu sahaja. Dia dah selesai. Nanti dia akan buat showcasing di hujung tu Manakala matematik pun macam tu Dia mula minggu 2 dia buat apa? Murid menyatakan formula perimeter, luas dan isi padu bentuk 2D dan 3D Matematik dan seterusnya. BI pun macam tu, BM pun macam tu Ada aktivitinya perlu dirancang sebelum pelaksanaan KMR itu. Baik, seterusnya apa faedah perkongsian faedah para murid showcasing produk dan performance Jadi di sini dapat menghubung kait pembelajaran dengan dunia semasa, belajar menerima maklum balas kontraktif, menjadi lebih empati Murid-murid akan bekerja keras, membina grow and mindset yakin dan berani, bersuara memberikan pandangan apabila kita laksanakan showcasing ataupun perkongsian tadi perkongsian lah showcasing Jadi ini rumusan PBL ialah tentang untuk 6.2 ni lebih kepada PBL tentang konsep kerangka KMR 5 langkah dalam kitaran PBL, GRAB, study pengurusan projek Baik tuan-tuan Jadi kesimpulannya tuan-tuan untuk pelaksanaan PDP untuk pelaksanaan KMR ni jadi perlu ditunjukkan tentang perancangan PDP KMR itu di mana bermula daripada merungkai standard tadi tuan-tuan 4 mata pelajaran tadi duduk bersama, ada tuan rumah, berlakunya merungkai standard
kemudian ke arah PBL ya, merancang PBL, kemudian buat garis masa ya, garis masa, kemudian barulah pelaksanaan ya PDP di KMR tu di dalam kelas, ikut mata pelajaran masing-masing di dalam kelas, dan akhir sekali nanti perlu ada showcasing, perkongsian ya. Jadi ya, video yang tuan-tuan hasilkan tadi ya, mestilah selari sama ya, ada kaitan tentang pelaksanaan KMR ini. Jadi video yang saya tu mesti ada kaitan dengan penerangan yang saya sampaikan pada petang inilah. Jadi bagaimana tuan-tuan nak buat tu terpulang kepada tuan-tuan. Kita teruskan sedikit penerangan tentang contoh penghasilan video inovasi KMR TS25. Tadi ada yang bertanya tadi tentang contoh KMR. Tuan-tuan boleh lihat satu video. Video ni saya ambil daripada Pelantar Delima tuan-tuan, 2.0 ni selaras dengan KPM tuan-tuan. Saya tak nak ambil video yang lain-lain sebab tak mendepati daripada KPM. Saya tak nak bawa ilmu yang sesat lah tuan-tuan Jadi tuan-tuan boleh lihat video showcase KMR. Ini dia punya linknya tuan-tuan, http YouTube dalam YouTube di sini tuan-tuan boleh tengok. Kemudian contoh bagi SK Tanjung Gading tangkap amalan terbaik lah tentang KMR di sini Ini salah satu contoh memang kita berdasarkan contoh inilah video ni. Kalau tuan-tuan lihat video ni, dia panjangnya lebih kurang 15 minit tuan-tuan. Tuan-tuan hasilkan kena pendek sedikit daripada itulah, 5 hingga 10 minit untuk hasilkan video tentang KMR ini Jadi di mana tuan-tuan boleh dapat video ni melalui link YouTube ini, dan juga tuan-tuan boleh masuk ke dalam Pelantar Delima 2.0. Tuan-tuan lihat ikon TS25 butang yang keempat tu, kemudian akan timbul e-latihan, kemudian akan timbul tuan pilih modul latihan, tuan-tuan akan jumpa modul trust modul 6 tuan-tuan pilih. Di dalam tu ada contoh tentang video ini. Dan insya-Allah video ni kalau boleh nanti kita kongsi jugalah di dalam smart inverter. Smart kita akan cuba masuk Kita akan cuba masukkanlah Jadi kalau tuan-tuan lihat nanti, tuan-tuan lihat di dalam video ni Jadi kalau tuan-tuan lihat video ni, tuan-tuan tengok sampai habis dia tentang isu di mana sekolah tersebut tak ada kawasan untuk bersukan dan intervensi murid-murid di sini dia cuba merangka satu projek cipta padang impian impian kami, yang mana padang sasar memanah di atas dewan Jadi bahasa Melayu dia akan cari maklumat tentang sukan pilihannya jadi dia akan buat projek dia peta pemikiran tentang kelebihan memanah. Manakala PSV dia akan bina diorama di model 3 dimensi tentang tangga, kerusi bangunan, lakaran, bahan-bahan, logo, persediaan pelan litar dan sebagainya Kemudian pencahayaan juga dikaji dalam PSV ni. Manakala matematik pula dia melibatkan pengiraan. Kalau tuan-tuan lihat dalam video ni melibatkan pengiraan ruang untuk topik 8, luas panjang darat lebar bagi dewan dan model. Dewan yang dihasilkan tu dibuat pengiraan berapa luasnya dan perimeter juga terlibat, dan juga peratus nisbah juga terlibat dalam rangka untuk bagi mata pelajaran matematik ini. Manakala RBT dalam video ni penghasilan projek ataupun model yang ke arah lakaran 2 dimensi dan juga lakaran 3 dimensi untuk RBT. Manakala untuk bahasa Inggeris pula dalam video ini melibatkan kemahiran menulis, mereka mencipta lirik, kemudian buat nyanyian dalam bahasa Inggeris, kemudian mereka membuat persembahan. Ada dalam contoh video ini Jadi tuan-tuan yang berminat tuan-tuan yang ingin menghasilkan video KMR TS25 boleh lihat video ini sebagai satu contoh. Namun tuan-tuan boleh juga hasilkan video mengikut kreativiti tuan-tuan, tetapi mesti bertemakan KMR
mesti bertemakan kefahaman melalui reka bentuk ataupun KMR. Kalau kita lihat video ni mesti melibatkan murid lah tuan-tuan ataupun tuan-tuan hasilkan video tentang pelaksanaan KMR di sekolah tuan-tuan. Tuan-tuan videokan itu pun boleh diterima Dan kalau kita lihat di sini tuan-tuan, seterusnya dari segi borang, syarat, hadiah, penghantaran Kalau tuan-tuan dan juga dan juga kriteria pemarkahan pun ada juga tuan-tuan di dalam aplikasi Smart Inventor ni tuan-tuan Tuan-tuan boleh teroka, boleh lihat. Di situ ada borang, syarat, hadiah penghantaran, kriteria pemarkahan. Kita masukkan sekali di situ supaya kita nak hasilkan satu video yang berkualiti, menepatilah dengan tema KMR itu sendiri Jadi tuan-tuan boleh muat naik tentang Smart Inventor Anugerah Hari Guru tahun 2023. Kalau tuan-tuan lihat halaman utama di situ ada dua di situ Borang Anugerah Guru 2023 tuan-tuan dan TS25 lah borangnya. Kemudian di situ penghantarannya pun ada KMR di sini. Jadi di situ tuan-tuan boleh muat turun juga borang inovasi KMR TS25. Tuan-tuan boleh bacalah syarat dan juga peraturannya melalui di aplikasi ini jelas ada dinyatakan di situ berapa minit dan sebagainya Kemudian tuan-tuan nak hantar pun melalui Smart Inventor ni penghantaran video animasi KMR TS25 Jadi tuan-tuan kena terokalah Smart Inventor ni Smart Inventor ni. Baik tuan-tuan rasanya dah sampai penutup sampai penutup. Tak apa tuan-tuan, lepas ni kita boleh sesi soal jawab lah sesi soal jawab lebih kurang 15 minit di situ Kalau tak ada lagi baiklah Jadi sebenarnya hari ini kita melihat tentang petang ni lebih kepada bengkel tentang pemugaran modul 6 TS25. Jadi inilah perjalanan KMR. Kalau boleh dalam video tuan-tuan mesti bertepatan dengan perjalanan KMR itu sendiri itu sendiri. Baik, kita pergi kepada soalan lah tuan-tuan kat sini kalau ada. Baik tadi Tuan Haji Arsyad harap menjawab tadi Cikgu Zubaidi cuba tayangkan contoh video KMR yang telah dilaksanakan Jadi tuan-tuan nanti boleh lihatlah boleh lihat video tersebut. Kita tak tayangkan di sini kerana masa mencemburui kita Tuan-tuan boleh lihat nanti. Ada dalam Pelantar Delima 2.0 dan juga kalau dalam TS25 daerah kita pun ada diberikan video ni Ini dari video ni contoh daripada KPM sendiri kita tak nak terpesonglah. Baik, kehadiran Okay, baik tuan-tuan, ada lagi pertanyaan setakat ini tuan-tuan? Rasanya sudah habis sudah sampai ke penghujung lah untuk taklimat ataupun perbengkelan tentang KMR ini. Baik, kita lihat soalan, maksudnya KMR boleh gabung subtopik yang berbeza tingkatan. Subtopik yang berbeza tingkatan. Tingkatan tak boleh tingkatan tak boleh tuan-tuan. Dia gabungan beberapa mata pelajaran. Mata pelajaran yang berbeza tetapi bukan tingkatan ataupun tahun tuan-tuan Boleh Cikgu Farida, Cikgu Farah Wahida harap jawablah. Tuan Haji Zubaidi nak tanya tu. Sila. Okey, Assalamualaikum Cik Elmi terima kasih terbenarlah. Sebab saya pun TS25 baru sampai modul 2. Jadi benda ni baru bagi saya lah. Cuma saya nak tanya, adakah untuk KMR ni projek tu yang telah pun selesai bolehkah digunakan atau yang tengah berlangsung? Macam kami yang tengah berlangsung sekarang, sebab kami ada program pembangunan bowling kami cipta gelanggang bowling sendirilah. Memang beberapa panitia bergabung lah, ada panitia RPT, seni, 2-3 benda lah. Tapi dah dalam proses lah. Saya tanya adakah boleh untuk projek yang dah sudah, sebab kalau kita tengok tempoh masa tu kan, kebetulan memang ada pertandingan lah, bukanlah niatnya nak masuk pertandingan tu, tapi kita nak tahu dalam tempoh masa dan juga sekarang menempuh cuti sekolah.
dan kita punya semua manusia tak ada. Jadi soalan ni, adakah boleh untuk sekolah projek yang telah selesai ataupun yang telah sedang berlangsung? Okay, terima kasih. Baik, Tuan Haji Zubaidi ya, soalan yang sangat bagus ya untuk perkongsian pada petang ini. Jawapannya boleh Tuan Haji Zubaidi ya. Kita boleh gunakan ya untuk video ni, kita boleh gunakan video yang telah kita hasilkan sebelum ini berdasarkan pelaksanaan KMR di sekolah tuan-tuan. Sebabnya di sekolah TS25 di daerah Bagan Datuk ya, mungkin sekolah tuan-tuan yang telah melaksanakan ya modul 6 KMR ini, tuan-tuan dah ada video. Boleh gunakan video tersebutlah. Dan sekiranya sekolah tuan-tuan masih lagi, ada sekolah yang TS25 dia belum sampai lagi modul 6, masih modul 1, 2, 3 kan, tetapi ingin nak buat tentang KMR ni, boleh juga diterima. Maksudnya tuan-tuan kena duduk semeja jugalah, menggambarkan beberapa orang guru, ya, beberapa gabungan beberapa mata pelajaran ya, duduk bersama, merungkai standard, hasilkan the big idea, template tadi ya. Kemudian hasil kerja murid dimasukkan di dalam video tersebut ya. Jadi maksudnya yang belum pernah laksanakan ya KMR ini, boleh juga ya nak laksanakan. Tetapi mesti bertemakan ke arah penerangan saya pada petang ini. Boleh Tuan Haji Zubaidi harap-harap menjawab? Okey, boleh. Baik, ada lagi tuan-tuan? Tanyaan lain? Saya satu je Cik Elmi saya tanya untuk akan datang lah. Kalau kita ada satu tajuk, contohnya negara aku kan, sebab biasanya pada bulan-bulan kemerdekaan ni akan gabungan projek, kalau macam kita seperti kita buat Sayangi Negara Aku kan. Kalau yang lepas kita PSV, kita buat pertandingan reka bentuk poster kemerdekaan, buat bendera dan sebagainya lah. Kemudian muzik kita lebih fokus pada nyanyian lagu patriotik, nama kita laksanakan setiap tahun lah. Kemudian BM dia ada deklamasi, puisi, sajak, syair kemerdekaan. Kemudian sejarah dia buat diodrama atau terowong masa kemerdekaan ni kita dah pernah buat lah. Kemudian bahasa Inggeris kita gunakan kalau tak silap saya pertandingan macam sajak jugalah tapi bahasa Inggeris, tema kemerdekaan juga. Kemudian RBT kita pernah buat logo Hari Kemerdekaan guna bahan kita semula. Okey, macam tu adakah kita boleh kira dia sebagai KMR? Tapi ini bukan untuk pertandingan lah, untuk keseluruhan. Okay, terima kasih. Baik, Tuan Haji Zubaidi ya, soalan yang sangat bagus lagi ya. Baik, jawapannya boleh Tuan Haji Zubaidi, tetapi tuan-tuan perlu ingat ya, KMR ni mesti ada prosesnya di dalam PDP. Macam saya tahu tuan-tuan ya, tapi apa yang Tuan Haji Zubaidi sebutkan tadi memang dah ciri-ciri ke arah KMR itu sendiri, melibatkan gabungan beberapa mata pelajaran. Tetapi mesti ditonjolkan jugalah tentang berlakunya merungkai standard, berlakunya the big idea tadi rangka ya, berlakunya penyusunan ya, perancangan PDP KMR PBL itu dan prosesnya, ada garis masanya, prosesnya dilaksanakan di dalam kelas. Jadi kalau ada semua tu, ada showcasing satu lagi ya. Tadi dah ada lah tadi ya. Semua buat hari tu showcasing lah tu ya. Ada. Jadi itulah ciri-ciri KMR sebenarnya yang kita harapkan, yang kita nak hasilkan melalui video ni tuan-tuan. Jadi jawapannya Tuan Haji Zubaidi boleh diterima dan sebenarnya itu ke arah KMR juga sebenarnya ya, tetapi perlu ditambah baik lagi dengan pelaksanaannya di PDP ya, di dalam PDP ya, dan juga ada showcasing. Boleh Tuan Haji menjawab? Okey, insya-Allah. Terima kasih. Baik, sama. Baik, ada lagi tuan-tuan yang lain-lain? Kalau ada kekeliruan ya, bolehlah kita, masa pun ada lebih kurang 8 minit ya. Kalau nak lebih lagi pun tak jadi masalah ya. Tak perlulah kita cakap terlalu lama sangat ya. Kadang-kadang kita pun ya di hujung-hujung tu pun kita banyak ya yang terlepas. Baik, ada lagi tuan-tuan? Soalan saya tengok ruangan mesej ya. Cikgu Farah Waida ya. Harap menjawab tadi ya Cikgu Farah Waida ya. Bukan ya, maksudnya KMR boleh gabung subtopik yang berbeza tingkatan. Tidak tuan-tuan. Tidak ya Cikgu Farida ya. Dia gabungan beberapa mata pelajaran tetapi dalam tahun ataupun tingkatan yang sama. Harap menjawablah Cikgu
Farah Wahidah ya. Baik, ada lagi tuan-tuan? Baik, terima kasih Cikgu Farah Wahidah ya. Soalan yang bagus juga ya. Soalan yang bagus Cikgu Farah Wahidah. Itulah yang saya katakan tadi tuan-tuan ya. Sebenarnya KMR ni ya, KMR ini bukanlah perkara yang mudah tuan-tuan ya. Perlu kita hadam ya dengan sebaik-baiknya, dan KMR ni ya perlukan masa untuk kita memahaminya ya secara mendalam ya, secara mendalam. Saya pun ya banyak kali ya membaca dan sebagainya lah ya tentang KMR ni ya. Memang kita perlukan penelitian yang mendalam tuan-tuan. Jadi apa pun ya, saya lihat tadi ya sudah ada ya di sekolah tuan-tuan ya ke arah KMR itu, cuma perlu ditambah baik lagi lah ya. Jadi kepada sekolah-sekolah yang telah melaksanakan KMR ni, mungkin satu kelebihan lah ya, satu kelebihan, boleh gunakan video-video sebelum ini dalam pelaksanaan KMR ya. Kemudian tambah baik sedikit hantar ya untuk pertandingan ini. Manakala sekolah-sekolah yang belum lagi ya untuk TS25 tak jadi masalah. Boleh hasilkan video ini berdasarkan penerangan ataupun bengkel yang saya sampaikan pada petang ni. Itu sebab ya kita buat perbengkelan, kita buat perkongsian ya tentang KMR ya pada petang ini. Dan satu kelebihan pada tuan-tuan ya yang bersama dalam perkongsian pada petang ini, nanti apabila sampai modul 6, tuan-tuan lebih faham lagi dalam melaksanakan KMR bagi modul 6 ya TS25 ini. Baik tuan-tuan, ada lagi pertanyaan? Kalau tak ada ya, saya akan serah semula ya. Saya akan serah semulalah kepada moderator kita pada petang ini ya, kalau tak ada soalan. Baik, kita tengok ya. InsyaAllah, mohon bimbingan berterusan insyaAllah ya. InsyaAllah kita akan buat pembimbingan ya secara berterusan ya. Ada lagi tuan-tuan? Saya rasa semuanya dah senyap tu ya. Dah tak adalah pertanyaan tu ya. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi ya, jadi saya merakamkan ya ucapan terima kasih yang tidak terhingga ya kepada tuan-tuan dan puan-puan ya yang dapat bersamalah ya dalam sesi perkongsian ya pada petang ini. Jadi di situ keluar kehadiran tuan-tuan ya, baru ada 51 ya. Pengisian kehadiran, mohon tuan-tuan lah ya untuk mengisi ya ruangan kehadiran. Jadi sekiranya ada ya sebarang kelemahan ya, ketidakfahaman ya daripada saya mohon maaf lah. Jadi saya ingat itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Helmi atas pencerahan berkaitan KMR itu tadi. Okay, diharap pihak sekolah dapat melaksanakan modul KMR ini di sekolah nanti. Okay, seperti kata Encik Muhammad Helmi tadi, nanti kalau ada apa-apa bantuan boleh terus mohon kepada pihak kami lah di PPD nanti. Okay, saya akhir di sinilah. Okay, akhir sekali saya Norizam binti Hasim sebagai juruacara petang ini. Okay, mohon maaf andai ada salah dan silap. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jangan lupa cikgu-cikgu kalau